Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya, dengan kesihatannya, alhamdulillah kita dapat meneruskan peluang untuk mempelajari ilmu ini. Jadi untuk peringatan kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan, ilmu ini berupa cahaya. Jadi cahaya ini hanya masuk kepada hati-hati yang ikhlas kepada Allah. Oleh kerana itu, ikhlaskanlah kita kepada Allah di dalam mempelajarinya. Sama ada kita belajarnya ikhlas kepada Allah, kalau sekiranya tak dapat hadir pun kena ikhlas kepada Allah juga. Datang kerana Allah, kalau tak datang pun juga kerana Allah. InsyaAllah Tuhan akan beri keberkatan. InsyaAllah. 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 Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Jadi kita punya tajuk hari ini adalah fa'il mu'attal. Fa'il mu'attal adalah fa'il sakit. Fa'il yang mengandungi huruf-huruf sakit. Jadi saya bukakan dia punya notanya supaya kita dapat lihat dia punya perbincangan ini melalui nota yang kita ada. InsyaAllah. Jadi dalam buku ni, buku yang kita panggil ilmu saraf untuk pemula. Jadi kita sekarang ini berada pada muka surat 153. 153 iaitu tajuk di atasnya fa'il mu'attal. Jadi fa'il mu'attal ni dia punya ringkasannya sebagaimana pada muka surat ini. Muka surat ni. Jadi fa'il ni di dalam bahasa Arab ni fa'il ni ada dua jenis. Satu fa'il sahih. Fa'il sahih iaitu fa'il yang terdiri tidak mempunyai huruf alif, waw, ya.
Itu juga fa'al sahih ni ada dua, ada tiga. Satu kita panggil salim. Salim ni maknanya fa'al sahih yang tiada mengandungi huruf hamzah dan juga huruf sabdu. Mudha'af. Iaitu tak ada huruf sabdu. Tapi dia juga fa'al sahih. Jadi fa'al sahih ni terbagi pada dua. Satu salim. Salim maknanya dia tak ada alif waya dan tak ada hamzah dan tak ada sabdu. Assalamualaikum Ustaz. Tak nampak Ustaz, tak ada dalam tak ada gambar ni. Oh. Okey. Tak keluar gambar. Sekarang ada keluar? Okey, nampak. Okey. Alhamdulillah. Silap saya tadi. Silap. Tak apa. Silap. Okey. Jadi fa'il sahih terdiri pada salim, kemudian mahmuz, kemudian mudha'afah. Mudha'afu ni adalah yang bersabdu, kemudian mahmuz yang mengandungi hamzah. Alif, kemudian atasnya ada hamzah. Itu mahmuz. Jadi itu juga dipanggil fa'il sahih. Jadi fa'il sahih ada tiga jenis, iaitu langsung tak ada alif waya dan tak ada hamzah, tak ada sabdu. Kemudian yang keduanya tak ada hamzah, ada hamzah dan ada sabdu. Ini jenis fa'il sahih. Jadi fa'il sahih ni kita dah bincang banyak dah tentang ini. Jadi kita pergi ataupun kita bincangkan yang lebih detail insya-Allah tentang fa'il mu'attal. Ataupun disebut mu'tal. Fa'il mu'tal, fa'il yang mengandungi huruf sakit, iaitu mengandungi huruf alif, mengandungi huruf wa dan ya. Itulah dia punya tanda fa'il itu sakit. Jadi fa'il sakit ni yang mengandungi alif, wa dan ya, kedudukan dia kalau sekiranya dipangkal. Pangkal fa'ala. Fa'ala tu pangkalnya fa, tengahnya ain, ujungnya la. Jadi kalau sekiranya huruf sakit itu duduk di pangkal, maka kita panggil dia misal. Misal. Kalau duduk di tengah, kita panggil dia ajwab. Kalau duduk di ujung, kita panggil dia nakis. Kemudian yang keempatnya adalah lafifun. Lafifun ni adalah gabungan. Iaitu gabungan satu mafruk. Mafruk ni maknanya dia punya huruf sakit tu duduk dekat-dekat. Lagi satu makrun. Makrun maknanya dia jangan tersilap. Jadi kalau makrun maknanya adalah berpasangan ataupun duduk dekat-dekat. Manakala mafruk, mafruk itu perkataan asalnya adalah faroka. Faroka maknanya berpecah. Maknanya duduk satu, nombor satu dan nombor tiga. Jadi kalau huruf sakit tu nombor satu dan nombor tiga, dia adalah kategori mafruk. Kalau sekiranya nombor dua dan nombor tiga ataupun ain dan juga lam, maka dipanggil dia makrun. Itu kita dah bincang dah pada minggu lepas. Jadi sekarang ni kita pergi kepada muka surat 153. 153. Dia 153 fa'il mu'attal. Sebahagian daripadanya kita dah bincang minggu lepas. Jadi fa'il mu'attal tu adalah fa'il yang mengandungi huruf illah. Huruf illah tu terdiri bertiga, iaitu alif, waw dan ya. Kemudian fa'il mu'attal tu terbagi pada misal. Misal tu maknanya huruf sakitnya duduk di pangkal. Seperti dalam contoh ni waqa'a dan juga wa'ada. Waqa'a, wa'ada. Jadi waw tu duduk di pangkal dan juga wa'ada ni pun duduk di pangkal. Jadi itu adalah kita panggil dia mu'attal atau mu'tal
misal. Mu'tal misal. Yang kedua, ajwaf. Ajwaf ni maknanya duduk di tengah. Duduk di tengah. Fa'ala, pada ain dia. Jadi dia bagi contoh sini, qala. Qala tu huruf sakitnya mana? Huruf sakitnya alif. Qala. Huruf sakitnya alif. Jadi, dan juga macam ba'a. Ba'a tu maknanya menjual. Duduk di tengah. Jadi dia ajwaf. Kemudian yang ketiga dipanggil nakis. Nakis, fa'il, lam, fa'ilnya adalah huruf ilah. Jadi pada lam dia, fa'ala, pada lam dia. Lam tu huruf sakit. Jadi huruf sakit tu, maka dia adalah berbentuk hujung, di hujung dia. Nakis. Nakis tu maknanya kurang. Apa yang kurang? Kurang disebut apabila dia dalam wazan yang tertentu. Seperti contoh di sini, kalau dia dalam wazan, katakan wazan fa'il amar. Jadi daripada sa'a, dia dipendekkan, ia tak disebut. Begitu juga da'a, dia tak sebut ia dia tu. Jadi dia jadi nakis. Nakis maknanya kurang ataupun tidak disebut. Jadi dinamakan nakis kerana huruf terakhirnya menjadi kurang ketika dia jazam dan dia waqaf. Jadi jazam, kalau di depannya ada dia punya ejen untuk menukar barisnya daripada sebelumnya adalah katakan baris atas ataupun baris dhammah kepada jazam. Jazam maknanya baris mati. Maka dia dalam keadaan baris mati, maka ianya tak disebut. Itu juga lafif. Lafif ada dua, sebagaimana yang kita katakan tadi, makruh dan juga makrun. Contoh mafruq. Mafruq sini waqaya. Waqaya dia adalah wa pangkal pada fa dan pada lam, iaitu wa dan ya. Waqaya maknanya peliharalah ataupun melindungi. Tapi apabila dia jadi fa'il amar, dia tak disebut. Ya tu tak disebut. Waqaya sebagai contoh, waqina anzabanna. Waqina, dia tak sebut wa, tak sebut ya. Sebut ki saja, waqina. Lindungilah kami daripada seksa neraka. Jadi ini adalah jenis huruf perkataan mu'tal. Jadi mu'tal tu apa bentuk dia? Bentuk mu'tal misal. Bentuk misal adalah mu'tal dia dengan waw. Fa'ala, dia punya fa dia itu adalah waw ataupun ya. Dua saja. Wa ataupun ya. Itu kalau misal. Tak ada alif. Tak ada alif di tengah. Tak ada alif di pangkal. Kerana alif tak boleh duduk di pangkal. Kerana yang duduk di pangkal itu bukan alif. Itu hamzah wasal. Jadi fa'il misal tak ada huruf alif pangkal ini. Yang ada waw dan ya. Contoh di sini adalah dibagi wajada. Wajada tu bermula dengan waw. Jadi dia misal dengan waw. Wajada. Jadi waw tu adalah huruf sakit duduk di depan. Ataupun kita panggil dia misal. Dan juga walada. Walada maknanya melahirkan. Kalau wajada maknanya menjumpai ataupun mendapat. Jadi misal, kebanyakan fa'il misal adalah jenis ini. Iaitu kebanyakan. Bukan semua. Kebanyakan misal ni adalah bermula dengan waw. Tidak bermula dengan alif. Tidak, jarang bermula dengan ya. Tapi ada, kan tak ada. Contohnya berikutnya. Fa'il misal ya. Ini adalah kelompok fa'il misal yang huruf ilahnya adalah ya. Contohnya ya sara. Bermula dengan ya. Jadi ya ni huruf sakit. Bermula dengan ya. Jadi ya sara tapi di awal. Jadi kita panggil dia misal. Misal apa? Misal ya. Jadi kita ada misal wa, kita ada misal wa. Misal ya, atau misal wa dan misal ya. Tak ada misal alif. Jadi di sini diberitahu sedikit sekali mauzun yang termasuk dalam kelompok ini. Yang mula dengan ya ni tak banyak kataan dia. Jadi kita nak cari pun payah. Jadi tak banyaklah. Yang banyaknya yang mula dengan waw. Jadi wazan fa'il misal ini mengikuti
ke-6 wazan sulasi mujarrad kecuali wazan bab 1. Bab 1 tak ada. Dalam bab 1, apa maksud bab 1? Bab 1 maknanya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu tu tak ada. Tak ada perkataan yang misal. Yang muqtal misal tak ada. Tidak ada fa'al misal yang mengikuti pada wazan bab 1. Bab 1 iaitu fa'ala yaf'ulu. Perhatikan tabel berikut untuk memahami mauzun fa'al muqtal ataupun misal. Jadi dia bagi beberapa perkataan di sini menunjukkan bahawa misal tu misal waw yang banyak. Misal ya ada satu saja di sini. Jadi kebanyakan misal fa'al muqtal misal bermula dengan waw. Tetap ingat tu, bermula dengan waw. Ada sedikit sangat dengan ya dan tidak ada bermula dengan alif. Kerana alif tak boleh duduk depan. Dia hanya boleh duduk di tengah atau di ujung. Alif dalam bahasa Arab tak boleh duduk depan. Yang boleh duduk depan tu adalah hamzah wasal. Yang kita sebut alif juga. Tapi dia bukan alif, dia hamzah wasal. Jadi hamzah wasal bukan huruf maktad. Dia huruf hamzah. Jadi di sini bagi contoh wa'ada. Wasala, wa'ada makna berjanji, wasala makna menyambung, wajada makna dapat, wazana, wazan makna menimbang, wajaba maknanya wajib, kemudian waroda, waroda terdapat, kemudian waqafa, waqafa maknanya berhenti ataupun diam, walada maknanya adalah melahirkan. Jadi semua wa. Jadi fa'al misal, fa'al muqtal misal banyak mula dengan wa. Tetapi ada sedikit mula dengan ya, contohnya ya sara. Buku ni pun tak boleh nak cari dah contoh lain ya yang mula dengan ya. Yang ya dapat hanya ya sara. Itu yang dalam bab 2. Bab 2 ialah fa'ala yaf'ulu. Dan bab ketiga, bab ketiga apa dia? Fa'ala yaf'alu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Itu kita kena familiar lah dia punya kedudukan tu. Jadi bab ketiga ni adalah fa'ala yaf'alu. Jadi perkataan yang diambil adalah wada'a. Wada'a adalah meletakkan. Wada'a dan dia punya fa'il mudhari' dia yada'u. Yada'u. Jadi di sini wa-nya dibuang. Pasal apa dia buang? Masih ingat tak? Apa sebabnya? Itu kena pergi kepada ilmu hilal. Hilal. Dia wa dibuang di sini. Dalam fi'il mudhari' dia wa-nya dibuang. Pasal apa dia buang? Kena tengok balik ilmu hilal. Yang nombor 1. Iaitu wa terletak di antara baris atas dan baris bawah kan. Kemudian wa tu dibuangkan. Kemudian teruslah ya tadi terus dengan baris atas. Jadi ya da'a, ya da'u. Ya da'u adalah fa'il mudhari' kepada wada'a. Jadi ini wa, ini ya. Ya da'u. Ya ni adalah ya mudhari', huruf mudhari', bukan ya ya ni huruf mudhari' yang bermaksud dia. Ini bukan huruf tambahan huruf, bukan tambahan pada perkataan, tapi dia adalah fa'il ya menunjukkan mudhari'. Ya da'a. Jadi ini wa da'a, dia telah meletakkan. Kalau ya da'u, dia sedang meletakkan. Dia. Sebab itu ya dengan ya. Jadi ini fa'il mudhari' dia. Jadi fa'il mudhari' dia wa dia buang. Apakah semua wa dibuang? Setiap kan tidak. Tidak semua wa dibuang atau bila orang membuat fa'il mudhari'. Sebagai contoh ni, katakan waqa'a. Waqa'a makna jatuh. Jadi dia punya fa'il mudhari' ni yaqa'u. Wa dibuang juga. Dalam bab yang ketiga ni wa dibuang. Wahaba. Wahaba maknanya memberi. Kemudian dia punya fa'il mudhari' ni yahabu. Yahabu adalah sedang memberi. Cuba tengok yang bab 4 ni. Bab 4 ni fa'ila yaf'alu.
fa'ila yaf'alu. Jadi wajila ni bergetar. Bergetar, kemudian dia punya fa'il mudhari' dia wa tak dibuang. Pasal apa tak dibuang? Sebab wa tu tidak ikut ilmu hilal. Ilmu hilal kalau sekiranya wa itu duduk di antara baris atas dan baris bawah, barulah dibuang. Tapi ini wa ni tidak duduk bagaimana dia punya syarat, maka oleh kerana itu wa tidak dibuang. Jadi wajila fa'il madhi dia, maka fa'il mudhari' dia yaujalu. Wa tu masih ada, jangan buang. Jadi fa'il yang keempat, wa dia tidak dibuang ataupun huruf sakitnya tidak dibuang apabila buat fa'il mudhari'. Kita ingat wasi'a. Wasi'a maknanya luas. Dia telah luas. Dia punya mudhari' dia yausa'u. Yausa'u. Yausa'u maknanya sedang meluas. Kalau wasi'an, keluasan. Kalau wasi' benda yang luas. Mausu'an, yang diluaskan. Kalau isa' itu luaskanlah. Fa'il amar. Kalau jangan luaskan, la taisa'. Jadi di sini kita kena pasti bahawa kalau dalam perkataan dalam bab 4 ni, wa tu tidak dibuang. Bab 2, bab yang atas tadi, bab 2, bab 3, itu wa-nya dibuang. Manakala bab 4, dia tidak dibuang. Kalau perkataan ya Isa, ya Isa makna putus asa, apabila kita nak buat dia punya fa'il mudhari' dia, tambah ya depan dia, yai asu. Fa'il mudhari' bermakna dia punya huruf sakitnya tidak dibuang sebagaimana dalam bab 2 dan bab 3. Tuan kena mahir ni, bab dia tu apa maksud bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6 tu. Jadi, kemudian dalam bab yang kelima, perkataan yang diambil adalah wajuza. Wajuza maknanya ringkas. Ringkas. Wajuza juga apabila kita mudhari'kan dia, wa-nya masih ada juga, jadi yaujuzu. Yaujuzu kerana wa tu tidak letak di antara baris atas dan baris mati, baris bawah. Oleh kerana itu wa tidak dibuang. Jadi makna dia adalah ringkas, sedang ringkas. Wajzan, ringkasan, kemudian wajibzan. Wajibzan ini adalah dia punya isim fa'il. Kemudian balik pada bab 6, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 tak ada, bab 2 ada, bab 3 ada. Dua-dua tu tak disebut dia punya huruf sakit dia dalam fa'il mudhari'. Begitu juga bab 4 disebut, bab 5 pun disebut, tapi dalam bab 6 fa'il mudhari'nya tidak disebut. Sebagai contoh di sini, warisa. Warisa maknanya mewarisi. Dia punya fa'il mudhari' dia yarisu. Yarisu tak ada dia punya huruf sakit ni di dalam fa'il mudhari' dia. Jadi kalau kita jumpa macam ni, jangan kata dia bukan huruf sakit. Dia huruf sakitnya ketika dia mudhari', madhi dia. Tapi belum mudhari'nya dibuang. Jadi kita jangan salah faham. Ini tak ada huruf sakitnya, maknanya kata ni bukan kata huruf sakit. Tak, tersilap. Kita kena tahu kenapa dia dibuang. Jadi kita kena tahu bahawa dia adalah huruf sakit. Apabila kita faham dia huruf sakit, ada huruf sakit, maka barulah kita boleh beri makna yang tepat. Jadi kata ni warisa, makna mewarisi. Tiba-tiba sini yarisu, tak ada waris. Sedangkan kataan waris tu kena ada wa depan dia. Tapi di sini tak ada yarisu. Ini adalah dia punya fa'il mudhari' dia. Manakala mazdahnya wirasatan. Wirasatan. Jadi kalau sini mewarisi, ini telah mewarisi, ini sedang mewarisi, warasatan maknanya pengwarisan. Pengwarisan. Warisan maknanya orang yang mewariskan. Kerana maurusun itu adalah benda yang diwariskan. Kerana ris saja, ris adalah wariskanlah. La ris, jangan wariskan. Itu kataan wafiqah.
Wafiqah tu makna pantas ataupun sesuai ataupun cocok lah. Dalam bahasa ini yang cocok dikata cocok, dia pantas. Jadi wafiqah maknanya mufaqqah. Wafiqah makna muwafiq, maknanya bersetuju. Pantas di sini ataupun cocok, bersetuju. Jadi dia telah bersetuju, wafiqah. Tapi apabila kita pergi kepada fa'il mudhari' dia, yafiqah, wa dia hilang. Tak nampak dia punya fa'il, dia punya huruf sakit. Jadi kalau kita tak nampak huruf sakit, tapi kita tahu ini adalah ada huruf yang dibuang iaitu waw. Jadi apabila kita dapat makna wafiqah tu, jadi kita tahulah makna yang dikendaki. Jadi begitu juga dengan ayat terakhir kali, wasiqah. Wasiqah tu makna kuat, kokoh. Wasiqah. Jadi apabila fa'il mudhari'nya yasiku, wa pun dibuang. Dan seterusnya. Jadi kita kena ambil perhatian bahawa 2 dan 3, bab 2 dan bab 3 dia tak dalam fa'il mudhari' dia tak keluar dia punya wa, tetapi dalam yang keempat wa dia keluar, kemudian yang kelima wa dia keluar. Tapi yang ini hurufnya tak, perkataannya tak banyak sebab ini adalah merupakan perkataan sifat. Sifat ni dia tak banyak tapi dia kena sebut wa tu juga. Kerana mengikut ilmu hilal. Kenapa wa dia buang. Jadi kalau lupa kena tengok baliklah notah hilal tu. Supaya kita tahu apa sebab dia buang dan bagaimana kita nak kembalikan macam ni. Katakan yarithu, macam mana kita nak kembalikan wa kat mana? Kita kena tahulah dia kat mana. Dengan syarat kita tahu ilmu hilal. Yang kita pelajari dulu walaupun pendek tapi dianya sangat berguna untuk memberikan makna satu-satu perkataan. Okey. Ini Ustaz, adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak tahu bab nombor 5, perkenaan sifat. Kalau warna tu macam mana dia nak buang waw tu? Huruf ilat, huruf apa? Yang menghapuskan huruf. Kalau saya ambil satu color, kalau hitam ke, kalau merah ke, macam mana jadinya? Ini je kasih bab 5 je. Boleh nak ambil color merah, hitam ke. Tapi Macam mana? Pasal tadi saya tengok satu dia kasih contoh. Warna tak beri contoh di sini. Tak boleh Kena cari perkataan warna yang ada mengandungi huruf ilah. Oh. Jadi di sini dia tak katakan warna ni. Jadi kalau Ini lain. Ini tadi sifat saya tengok. Sifat tapi warna juga kan. Itulah. Jadi untuk nak jadikan contoh, kena cari perkataan warna yang ada huruf ilah. Okay. Ada tak? Kalau hamra sebagai contoh. Tak ada huruf sakit. Tak ada. Okey. Kalau sekarang bayda huruf sakit. Hijau? Kalau hijau apa dia dalam bahasa Arab? Hijau apalah. Hijau apa? Tak ingat. Turun. Turun kan? Pun tak ada huruf. Tak ada huruf sakit. Jadi tak ada. Okey. Faham sama. Jadi kita cari ilmu apa? Kena cari kamal lah. Warna yang di dalam ejaan warna tu ada huruf sakit. Okey. Jadi terima kasih Ustaz. Mungkin tadi tak ada. Wallahualam. Saya pun tak ingatlah. Ya, dia terlintas tadi. Jadi sekarang ni kita terima hak yang ada dulu. Okey. Hak yang ada ni adalah wajuza. Wajuza ni maknanya ringkas. Makna tak panjang lah. Ringkas. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Ustaz. Silakan. Yang tadi Ustaz beritahu, bab 1 ni memang tak ada fi'il misal ya Ustaz ya? Ya, betul. Yang ada bab 2, bab 3, 4, 5 dan 6. Ya. Betul. Dan yang untuk yang bab 4 ni waw dia mudhari' tetap kekal ya, 4 dan 5. Ya, betul. Dia nak confirm balik Ustaz nak terang nota, takut silap nota. Betul tu. Betul. Betul saya. Okey. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak tanya.
Yang bahagian bab 3 tu kalau kita ikut yang formula tu, kalau waw tu di antara baris atas dan bawah. Ya. Jadi kita hilangkan waw kan Ustaz? Kita Jadi apa? bab hilangkan waw tu macam waw ada jadi ya idu. Tapi Ya. macam bab 3 ni wada'a. Ya. Jadi ya da'u kalau kita jadikan mudarik jadi yauda'u kan? Jadi Ya. sebelum tu dua-dua kasrah. Jadi mengapa dia waw dihilang? Itulah kena kembali kepada ilmu Hilal. 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 Ilmu hilal. Jadi hilal sebelum tu dia kata kalau waw tu hilang sebelumnya dia fathah dan kasrah kan Ustaz? Ya, Tapi ya. kalau situ kalau dua-dua dia di antara dua-duanya dia adalah dalam keadaan fathah. Cuba Apa tengok bab 3 tu apa dia punya apa dia bunyi dia? Fa'ala apa? Fa'ala Bab 3 jadi Yang ketiga. yaf'alu. Ya. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu kan? Ya. Fa'ala Jadi- yaf'alu. Jadi kalau bab wada'a tu, jadi kalau kira wada'an jadi yauda'u ni tak Ustaz? Jadi dia buang ni tadi kerana kena tengok baliklah ilmu apa namanya? Hilal. Ilmu hilal. Ada nota ilmu hilal? Ya. Itulah perlunya nota tu. Oh dia bukan ikut yang pertama tadi aja. Yang lain ikut sekali. Ya, kalau ada saya boleh buka di sini supaya semua nampak. Nanti Musa ni ya sibu. Ya sesuai yang kita sudah kasih. Warak susah nak sebut. Ni notanya Ustaz ni. Nombor 1 waw dibuang bila terletak di antara fathah, huruf mudarah dan kasrah. Yang kedua waw mati ditukar dengan ya supaya sesuai bila terletak sesudah kasrah. Jadi yang bab 3 tu dia di antara saya tengok semuanya di atas semuanya dalam keadaan fathah di antara dua-dua itu. Alright. Jadi yang pertama ada sini. Okey. Supaya tuan-tuan nampak ni, saya keluarkan dulu. Dan kita pergi ke sini. Dan juga preview Safari. Tuan-tuan nampak kaedah hilal ni? Nampak. Nampak Ustaz. Okey. Di sini dia kata wa dibuang apabila terletak di antara fathah huruf mudhari'. Mudhari'. Okey. Dengan kasrah. Dengan kasrah. Maksudnya di sini yau sibu kan? Yau sibu jadi yaf'ilu. Apabila yaf'ilu itu buang dia punya waw. Okey. Boleh setuju yang tu? Ya, faham. Okey. Kemudian cuba tengok yang lain pula. Jangan satu tengok. Tengok bab ataupun yang ini tadi kita apa namanya? Dia yausibu maknanya fa'ala yaf'ilu. Betul? Fa'ala yuf'ilu. Jadi wa ni duduk di bawah. Apabila jadi perkataan kita tadi adalah apa namanya tadi? Wada'a Ustaz. Wada'a kan? Wada'u lah. Wada'u. Jadi wada'u, okey. Asal dia? Nanti ya. Yau. Boleh nampak yang ni? Wada'a. Wada'a. Atas ke Ustaz tak nampak Ustaz? Tak nampak ya? Tak nampak. Nampak kaedah ya. Lepas tu bawah letak. Review. Yang ini, okey.
Yang ini tadi kita faham tak ada masalah kan? Sebab ain Ya, ni bagi bawah kan? Betul. Bab dua faham. Dia bagi bawah. Yang ini batnya bagi atas. Kenapa wah dia buang? Kerana dia punya fa'al mudhari' dia, okey? Ya. Dia kerana dia bab 3. Bab 3 adalah fa'ala ya Alu. Alu. kan? Ya. Alu. Betul? Alu. Ah. Ya, betul. Jadi apabila kita isi dengan waw tu, jadi waw yaudau Ya. yaudau kan? Ya. Ya, ya. Jadi yaudau tu adakah termasuk dalam ilmu hilal tadi? Dia di antara fathah dan kasrah, tapi di sini dia dua-dua di antara fathah. Okey, tak apa. Itu masalah Cuba saya. tengok contoh yang kedua. Wa mati ditukar pada ya supaya sesuai dengan terletak, itu satu kan? Ya. Ini. Kemudian lagi satu yang sini wasban. Kemudian ditukar mazhar begini. Ini tak ada kait-kait. Yang kait-kait yang nombor satu saja. Kenapa dia yang ain tadi bagi atas tapi dia buang wa? Ya. Jadi ada sebab-sebab lain lah. Di antara sebabnya Sebab lain. kena tengok yang lain. Kenapa wa tu dibuang? Ya. Ya, ibu. Okey, oleh kerana banyak tempat nak refer makan masa, yang ini kita tangguh dulu. Nanti bila saya dapat jawapannya, saya akan terangkan insya-Allah. Boleh? Boleh. Boleh Ustaz, boleh. Terima kasih Ustaz. Banyak tempat nak refer ni, jadi makan masa lamalah. Jadi saya dapatkan dulu dia punya kesimpulan dia, nanti saya beritahu tuan-tuan balik. Okey. Supaya kita tidak buang masa mencari nota yang lepas lah. Ya. Jadi buat masa ni kita terima dulu. Sampai masa ni kita akan terangkan. InsyaAllah. Boleh ya? Boleh. Boleh, kita akan teruskan pada muka surat berikutnya. Muka surat berikutnya 155. Muka surat 155. Jadi muka surat 155 ada nampak ke? Nampak nota? Okey, nampak. Boleh ya? Boleh. Jadi catatan khusus untuk bab 5, tidak ada bentuk isim fa'il melainkan sifat musabahah. Dia kata tak ada, tidak ada bentuk isim fa'il melainkan sifat musabahah. Jumpa nota tu? Jumpa. Nampak ya? Nampak yang saya tayangkan ni? Nampak. Okey. Jadi apa dia musabahah tu? Musabahah tu
adalah perkataan asalnya adalah dia adalah fa'il lazim. Fa'il lazim dia tidak ada bentuk fa'il isim fa'il melainkan sifat musabahah. Jadi umpama musabahah itu maknanya adalah menyerupai. Menyerupai apa? Dia menyerupai isim fa'il. Jadi isim fa'il dia adalah bersifat apalah berbentuk musabahah. Maknanya dia sama dengan isim fa'il. Tetapi dia berbentuk sifat. Tapi dia sama dengan isim fa'il. Fa'il. Itu maksud dia musabahah. Jadi bila kita perhatikan tabel di atas, maka kita lihat bahawa fa'il madi misal. Fa'il madi misal terlihat seperti fa'il madi sahih. Di mana kesemua hurufnya sempurna, terlihat dan berharakat. Kecacatan baru terlihat dalam bentuk fa'il mudhari', fa'il amar, di mana ada huruf yang dibuang. Jadi kita kembali kepada yang tadi, yang dia kata tadi, yang bab yang kelima. Jadi bab yang kelima ini adalah fa'il madi dia, ini adalah fa'il mudhari' dia, ini adalah dia punya mazdar, dan ini adalah dia punya fa'il, isim fa'il. Jadi isim fa'il dia tidak pakai wazan fa'ilun. Yang lain kan pakai fa'ilun macam ni. Wajidun, wasi'un, ya isun. Ini adalah isim fa'il memakai wazan fa'ilun. Tetapi apabila yang sifat ni, dia tidak pakai fa'ilun, tapi dia pakai ya. Wajizun. Wajizun ini adalah bukan isim fa'il, tapi menyerupai fa'il. Yang mana maksudnya adalah membawa maksud keterlaluan. Wajizun. Wajizun ni ada makna yang keterlaluan ataupun lebih-lebih. Sebagai contoh macam rahimun. Rahimun tu maknanya maha pengasih. Ada ya tu menunjukkan dia punya isim musabahah. Jadi rahimun tu adalah isim fa'il, berbentuk isim fa'il, tapi dia bukan wazan isim fa'il. Itu kita namakan yang kita namakan dengan musyabahah. Jadi bab yang kelima tak ada isim fa'il. Yang ada adalah sifat musabahah. Okey? Musabahah tu wazan dia dengan ya. Wajizun. Bukannya fa'ilun. Kalau fa'ilun tu isim fa'il. Tapi ini adalah wajizun. Ijazirun ini adalah sifat. Sifat apa? Sifat musabahah. Yang sama dengan isim fa'il. Okay. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Yang Ustaz cakap tadi, dia ni melebih-lebihkan. Kalau dikatakan kategori, the superlative tu maknanya good, better, best lah. Maknanya dia best. Yang ini best lah. Best. Okey. Terima kasih. Best. Okey. Jadi dia sifat. Ini semua kataan ni sifat. Okey. Terima kasih. Okey ya. Okey. Jadi terusnya kita pergi pada fa'il ajwa. Apa maksud fa'il ajwa? Fa'il yang dia punya huruf sakitnya duduk tengah. Itu makna ajwa. Jadi fa'il ajwa adalah fa'il mu'tal yang huruf mu'talnya di tengah. Iaitu dekat ain. Fa'il ajwa kita bagi pada 3. Fa'il ajwa terjadi pada 3. Jadi okey. Jadi di sini dia kata fa'il ajwa dengan waw. Maknanya di tengahnya waw. Jadi ini kelompok fa'il ajwa yang huruf ilahnya adalah huruf waw. Jadi fa'il yang ada huruf sakitnya duduk tengah, hurufnya adalah huruf waw. Contohnya macam qala. Qala, dia tengok huruf sakitnya ada. Tetapi dia kata waw. Waw di sini kerana qala ni adalah telah ditukar daripada qawala. Asalnya qawala.
Tapi waw di tengah tu kita tukar kepada alif. Jadi kena tengok balik ilmu hilal tadi. Apabila waw duduk di antara, waw berbaris atas, duduk di antara huruf sebelumnya baris atas, maka waw tu ditukar kepada alif. Jadi sebab tu dapat qala. Sebenarnya ada qawala. Tapi telah ditukar. Siapa yang tukar? Ilmu hilal yang suruh kita tukar. Jadi kita dapat qala. Jadi sebenarnya bukan alif, waw. Sebab tu dikata ajwaf waw. Jadi contoh dia kata qala. Qala ataupun soma. Soma maknanya berpuasa. Dia telah puasa. Jadi huruf ilat waw tu baru terlihat dalam bentuk mudhari' dia. Jadi dia hanya nampak di dalam fa'il madhi tak nampak. Yang nampak fa'il madhi alif. Tapi apabila fa'il mudhari' waw tu dikembalikan, jadi kita dapat yaqulu. 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 Yaqulu tu adalah fa'il mudhari' pada qala. Asalnya qawala. Jadi di tengahnya adalah waw, bukan alif. Alif tu sesudah ditukar. Sesudah proses ilah ditukar, maka daripada waw pada alif. Jadi asalnya adalah waw. Jadi yaqulu itu fa'il mudhari' dia. Kalau soma, yasumu, sedang puasa. Jadi huruf wa-nya baru dilihat pada mazdarnya seperti huruf haufan. Asalnya khofa, alif. Itu fa'il madhi dia. Fa'il mudhari' dia yakhafu, tak nampak lagi wa dia. Wa dia hanya nampak pada perkataan mazdar dia, haufan. Kerana khaufa maknanya dia telah takut. Yakhafu dia sedang takut. Ini haufan, ketakutan. Jadi haufan ni yang baru nampak waw. Waw dia baru nampak apabila kita buat dia punya mazdar. Fa'il madhi tak nampak, fa'il mudhari' tak nampak. Fa'il mudhari' masih lagi menggunakan alif, tidak menggunakan waw. Ustaz, Tumbang tanya. Ya, silakan. Ini yaqulu tu adalah dia wazan yang ke-6 kan Ustaz? Bukan qala atau wazan yang ketiga ni. Form yang ketiga ni, wazan yang berapa ni? Qala yaqulu. Qala yaqulu bab 1 lah. Bab 1. Qala yaqulu. Yaqulu. Okey. Qala qala yaqulu. Okey. Got it. Itulah. Jadi yakhafa, yakhafu, adalah haufan. Jadi haufan boleh nampak waw dia. Sedangkan pada fa'il mudhari' dia, fa'il madhi dia tak nampak. Tapi kita tahu sebab ada alif ni. Alif ni kita tahulah dia asalnya waw. Jadi yakhafu ini asalnya waw. Jadi hanya nampak apabila mazdar, iaitu haufan. Okey. Itu satu. Yang kedua, fa'il ajwaf ya. Yang tadi fa'il ajwaf waw. Yang ini waw. Ini adalah kelompok fa'il ajwaf yang huruf ilahnya adalah huruf ya. Contohnya adalah zada. Zada. Mana ya dia? Alif tu telah ditukar kepada. Alif tu ditukar daripada ya. Asalnya ya. Telah menambah maknanya zada maknanya tambah. Telah menambah. Asa. Asa maknanya telah hidup. Asalnya adalah ya. Ya, ayasa. Sama dengan ajwaf waw. Huruf ilahnya baru kita kelihatan apabila fa'il mudhari' ni iaitu yazidu. Zada, fa'il madhi tak nampak dia punya ya. Tapi apabila fa'il mudhari'nya baru kita nampak ya dia. Jadi yazidu. Ya ni adalah ya asalnya di sini. Pindah ditukar daripada asalnya zayada, tetapi ditukarkan kepada alif. Jadi fa'il madhi dia zada, tak nampak dia punya ya-nya kat mana. Tetapi apabila kita tukar kepada fa'il mudhari' dia, barulah kita nampak yazidu. Jadi ya di sini adalah ya yang alif tu ditukar kepada, ataupun ya ini ditukar pada alif pada fa'il mudhari' dia. Fa'il madhi dia, fa'il mudhari' dia baru kita nampak
yazidu iaitu sedang menambah. Jadi zada makna telah menambah, kalau yazidu sedang menambah. Begitu juga dengan ya'isu. Ya'isu. Ya'isu ni mana sedang hidup. Asalnya adalah asa. Asalnya adalah ayasa. Ya tu ditukar kepada alif. Jadi asa. Asa apabila fi'il mudhari' dia ya'isu. Ya'isu maknanya sedang hidup. Bila huruf ya yang baru terlihat pada mazdarnya seperti haba. Haba, yahabu. Pada haibah. Haba. Haba, yahabu dan haibatan. Ini fa'il madhi dia. Haba. Haba makna apa? Haba maknanya kagum. Tuan-tuan boleh buka kamu tengok. Haba dia beri makna kagum. Ataupun beri makna menghormati. Hormat, Ustaz. Hormat dan pasti. Menghormati ataupun khawatir. Khawatir. Haba juga. Ataupun takut. Haba juga. Yahibu, yahabu tu adalah fi'il mudhari' yang bermaksud sedanglah. Tetapi apabila kita pindah kepada mazdar dia, barulah kita nampak dia punya huruf asal dia itu ya. Haibatan. Haibatan maksudnya apa? Maksud haibatan ni banyaklah. Ketakutan. Hebat. Hebat, haibatan hebat ataupun marwah ataupun martabat. Kehebatan. Kehebatan ataupun martabat ataupun boleh juga prestige, boleh juga dengan kedudukan. Jadi banyak makna lah. Jadi haba asalnya adalah boleh jadi kagum ataupun boleh jadi takut, boleh jadi khawatir. Haba. Jadi alif ni adalah asalnya ya, iaitu hayaba. Tetapi oleh kerana dia duduk di tengah ni maka ditukar pada alif. Jadi fi'il madhi tak nampak, fi'il mudhari' tak nampak, tapi apabila mazdar baru kita nampak asalnya adalah ya. Jadi ya, haibatan. Haibatan. Dia punya mazdar dia. Yang baru maksud lebih kurang hebatlah. Ustaz, Ya. pada keseluruhannya untuk mengetahui fi'il ajwaf ni, Ya. kalau kita simpulkan atau just for assumption kan, mana tu kalau kita ikut tambah huruf mudhari' anta tu akan kita dapat asal hurufnya kan. Daripada itu barulah kita keluar daripada dia. Ya. Macam ya tu memang tak boleh berubah. Kalau dia mudhari' sama ada hamzah, ada ya, ada pun anta kan. Ada 4 huruf tu. Boleh saya berlampir dengan macam tu tak? 4 huruf tu menunjukkan huruf. Mudhari'. Boleh. Kalau dengan itu kita buat kesimpulan yang selainnya lah. Betul. Maknanya huruf mudhari' tu kita kena buku. Dia memang tak berubah. Saya tengok. Tak boleh buang. Huruf Okey. mudhari' tak boleh buang. Boleh lah. Mudhari' ke fi'il madhi ke? Betul. Yang tu dia tak faham. Daripada situ barulah kita ubah-ubahkan, tengok cara dia ubah lah. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah, jadi maknanya dia tak ada formula yang straightforward lah. Tak straightforward. Kita nak kena Mana kita tak boleh bergabung dengan fi'il madhi ya. Itulah. Mudhari' main pun dan cumba balik dia tiga tu sakit lah. Okey. Itu masuk sakit lah elok. Okey, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Terus sakit memanglah menyakitkan lah. Apalagi Apa dia pening kepala sikit Ustaz? Itu apalagi orang sedang sakit kan, lagilah sakit. Allah. Itu menghilangkan sakit Ustaz. Haji saya dah baik dah insyaAllah. Alhamdulillah, boleh lah Ustaz. Ustaz tengok yang lain lah, jangan fikir sakit sangat. Ya. Ustaz, Ya saya. yang bab 2 Ustaz, zada tu Allah. menambah zada, alif zai alif dal kan? Alif tu dia akan menjadi ya lah Ustaz kan? Bukan. Dia asalnya Zayyada. Zayyada. Zai, Alif tu adalah asalnya ya. okey betul. Zai yada. Zayyada kan. Itu asal dia. Tetapi ilmu ilal dia kata kalau ya tu duduk di depannya berbaris atas,
maka dia diganti dengan alif. Hmm. Diganti dengan alif dia dapat zada lah. Zada. Okey. Patutnya kita baca zayada. Ya. Tapi Arab tak sebut zayada, dia sebut zada. Zada. Kemudian fa'il madhi dia, baru kita fa'il mudhari' baru kita nampak ada ya. Jadi yazidu. Yazidu baru nampak. Yazidu. Yazidu. Asalnya zayada. Dia tak kalau ikut bab 2 Ustaz, minta maaf Ustaz ya. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Jadi kalau ikut bab 2 tu zada Idu. Yazidu Kalau ikut bab 2 kan? 2 ya. Tasrif dia fa'ala yaf'ilu. Kan bab 2. Ini kalau ini. Wa ada yang ada mana? Bab 2 kan? Ya, Ustaz. Bab 2 ajwaf. Bab 2 Ajwaf. bab 2 Atas lagi Ustaz. yang ini. Tu bab 2. Ya. Jadi kalau dia punya madi tadi zayada kan Ustaz? Zayada. Kalau jadi mudhari dia bukan zayada, bukan yazidu. Jadi yazidu. 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 Yazidu bukan yazidu ya. Okey. Ada dia punya Dia punya pertukaran dia. Nanti kita tunjukkan di sini barangkali mudah sikit. Okey. Perkataan dia. Okey. Perkataan zada. Okey. Nampakkah apa yang saya Okey, nampak Ustaz, nampak. nampak ya? Nampak. Jadi lambat sikit tapi insya-Allah kita lebih faham lah. Ya. Okey, kita ambil perkataan zada. Okey. Zal, za alif dal. Kecil sangat. Jadi saya besarkan sikit supaya nampak jelas. Zada kan? Ya. Bukan ini za. Za. Betul? Ya. Zada. Ya. Zada. Jadi zada. Jadi asal dia ni adalah asal dia ni adalah zayada. 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 Asal dia macam tu. Zayada. Okey. Jadi alif ni asalnya adalah ya. Okey. Jadi ya ni duduk di depan huruf sebelumnya bagi atas. Ya. Jadi oleh kerana itu ya tu ditukar kepada alif. Jadi kita dapat zada. Ya. Zada apabila kita nak buat dia punya fa'il mudhari' dia, kita tambah tambah dengan iaitu ya tu adalah ya mudhari'. Ya. Ya mudhari'. Jadi ya mudhari', kemudian zal lepas ya zal kan? Ya. Zal kemudian ya da. Okey. Sorry. Ya zal yada. Ya zal yada. Zal ya. Sorry. Kita tambah ya, kemudian asalnya adalah za ya da. Okey. Betul? Betul. Jadi ya ni beri atas lah. Setuju? Okey. Ya mudhari'. Ya. Ya mudhari'. Jadi zal ni matilah. Setuju? Ya. Betul. Ya ni ikut dia punya wazan.
Bawah. Oh. Zayada yazidu kan. Jadi ya ni bagi dhammah. Oh. Dhammah. Kemudian du tu adalah dia punya du. Jadi kita dapat yazidu. Ya. Du yang akhir ni bagi dhammah yang akhir ni kandil fa'il mudhari'. Ya ini adalah ya mudhari'. Huruf za adalah wazan dia. Ya fa'ala ya alu. Jadi za huruf yang kedua mati. Huruf yang ketiga huruf za. Jadi kita dapat yazyudu. Setuju? Okey. Tapi mengikut ilmu hilal, apabila huruf sakit berbaris, sedangkan huruf sihat baris mati, tak berbaris. Okey. maka kita tukar. Ya zu. Kita dapat kataan daripada ya ya du kan. Okey. Jadi apabila kita tukar balik, kita dapat ya bagi atas lah. Kemudian zal ni tadi huruf mati, baris mati, kita diambil huruf ya ni tadi. Jadi jadi dapat huruf Atas. zi lah. Ya. Ya zi. Kemudian ya ni pun mati. Du. Du. Okey. Du berbaris. Jadi kita dapat ya zu ya macam mana nak sebutnya? Ya zudu. ya zudu. Jadi oleh kerana itu ini samalah juga dengan panjang sikit ni. Jadi tak boleh nak sebutlah, susah nak sebut. Ya zuidu. Jadi oleh kerana itu ya ni mati, maka huruf sebelum ya mati kena bagi bawah. Jadi kita dapat yazidu. Ya zi mana dia tadi? Yazidu. Lambat sangatlah. Jadi kita dapat ya za tu jadi baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Kerana ya di depannya baris mati, mana du. Itulah yang kita dapat yazidu. Daripada zada kita dapat yazidu. Zada dia fa'il madhi. Dan yazidu ni adalah fa'il mudhari'. Proses pertukaran dia macam itulah. Daripada sini zada asalnya zayada. Zayada kita kembali yazyudu. Yazyudu ni oleh kerana ini berbaris, ini huruf sakit ada baris, huruf sihat tak ada baris, kena tukarkan baris dia. Habis tukar kita dapat yazuidu. Yazuidu tak boleh nak sebut, payah. Jadi kita bariskan bawah zal ni kerana depannya adalah ya mati. Ya mati, baris huruf sebelum ya mati adalah baris bawah. Kalau ya tu berbaris kalau sekiranya ya yang mati baris bawah, kalau alif yang mati baris atas. Kalau wa yang mati baris dhammah. Jadi oleh kerana ya yang mati, maka kita tukarkan za ni jadi baris bawah. Jadi kita dapatlah zada yazidu. Itulah jawapan dia. Okey. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Boleh ya? Boleh Ustaz. Terima kasih. Itulah. Ustaz. Ya. Pasal apa? Mungkin agak tak apa confuse sikit lah sebab part 2 kan dia punya tu fa'ala ya fa'ilu kan Ustaz. Tapi dalam konteks ni tak boleh guna tu ya Ustaz ya. Dia punya wazan itu kan fa'ala. Ya. Jadi maknanya ya zayada. Ya. Sepatutnya yazyidu lah kan kalau ikut bab tu lah. Kalau ikut wazan asal yang Tak apa. alter baliklah. Itulah saya kata tadi dia ada sakit. Ya. Faham. Sakit ni dia tak samalah dengan wazan dia adalah la yaf'alu kan. Ya. Fa'ala. Fa'ala. Jadi kita dapat Ada yafilu. Yaf. Tapi bukan jadi Yaf. yafilu.
Lu. Jadi fa'ala kita dapat yaf'alu. Yafiru. Mati, kemudian ain tu huruf dhammah, kemudian ini huruf. Jadi fa'ala yaf'alu. Itu dia punya wazan asal dia. Sorry. Yafiru. Sorry. Fa'ala yafiru. Fa'ala ya. Unaya. Fa'ala ya. Fa'ala yaf'alu. Yaf'ala. Fa'ala yafilu. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Fa'ala ya. Ini kita dapat ni. Ya. Yudu. Sama dengan wazan ni. Fa'ala yaf'ulu. Jadi wazannya adalah jadi apabila ini kita dapat yudu. Tetapi oleh kerana yudu ni tak sesuai kerana ya ni huruf sakit. Jadi oleh kerana di huruf sakit berbaris tukar dengan huruf zal. Jadi zal ni dapat huruf dhammah, kemudian ya terdapat huruf mati. Jadi apabila kita tukar pun masih tak sesuai. Sebab mengikut aturannya ya mati sebelumnya bagi bawah. Jadi sekarang ni zal ni bagi dhammah. Jadi kena tukarlah zal ni kepada bagi bawah. Jadi dapat yazidu. Kalau di sini ya ni wa, barulah kita bubuh dhammah. Tapi oleh kerana dia bukan wa, dia ya kena bagi bawah. Jadi kita kena turunkan baris zal ni daripada dhammah ni kepada bagi bawah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, jadi maknanya dia punya asal wazan dia adalah fa'ala yaf'ulu. Okey. Okey Ustaz. Okey, kita kembali kepada pada 156 tadi. Ya ke 156? Kita berhenti di sini tadi kan? Ya. Nampak? Nampak ke? Muka surat 155 nampak ke? Nampak? Nampak Ustaz. Nampak ya? Nampak. Okey. Jadi kita pergi kepada dia punya wazan dia. Wazan dia, tasrif wazan dia. Muka surat 156. 156 ni dia punya contoh tasrif dia lah. Jadi fa'il madhi, fa'il mudhari', mazdah, isim fa'il, isim maf'ul, fa'il amar dan juga fa'il nahi. Jadi untuk ini qama, qama yakumu. Tengok ni, qama yakumu. Jadi qaf ni huruf berbaris sabdu, berbaris dhammah kerana wa mati. Jadi dia berbaris dhammah. Tapi kalau yang mati itu bukan wa, jadi dia kena ikut baris dia lah. Jadi qama yakumu. Qama ni fa'il madhi dia. Fa'il mudhari'nya yakumu. Macam mana kita dapat yakumu? Yang tadilah. Yang kita ubah-ubah tadi, yang kita dapat yakumu. Tadi dia adalah zada yazidu. Yazidu tu dia punya zalnya bagi bawah. Yazidu pasal apa bagi bawah? Sebab selepasnya ya mati. Jadi kita kena bagi ke bawah. Yang ini tidak. Ini qama yakumu. Kita tukar saja huruf dia tu jadi qama, tukar kembali. Jadi sepatutnya yakumu. Kalau sekiranya kita belum tukar ni, dia dapat yakumu. Oleh kerana wa tu berbaris dhammah dan qaf ni bagi mati, jadi kita tukarkan. Bila tukar dapat yakumu. Macam yang tadi. Dia punya proses pertukaran macam tu juga. Jadi yakumu. Jadi dari sini kita nampak dah qama dia punya huruf sakit dia alif, mudhari' dia yakumu, kita nampak asal alif tu adalah wa. Yakumu. Jadi kalau kita tengok yakumu tu dia punya fa'il mudhari', fa'il madhi dia apa? Fa'il mudhari' dia qama ataupun asal lagi qawama. Okey, begitu dengan soma. Soma maknanya dia telah berpuasa. Kalau dia sedang puasa, yasumu. Sama apa teknik, sama menukar kembali dia sama sebagaimana yang kita bincang tadi. Sona adalah menjaga. Bila kita mudhari'kan yasunu. Kalau qala dapat yakulu. Proses pertukaran ni sama. Zara
Zara maknanya ziarah lah. Berkunjung. Kemudian fa'il mudhari' dia yazuru. Yazuru. Kalau hianat, khana. Khayana. Asalnya khayana. Hianat. Khayana. Maknanya berkhianat. Jadi dia punya fa'il mudhari' dia yahunu. Yahunu. Yahunu adalah sedang. Sedang berkhianat. Manakala dia punya mazdar dia haunan ataupun hianah. Hianah itu cakap kita lah. Hianat. Jadi khana yahunu. Jadi yahunu dia adalah fa'il mudhari' dia. Fa'il madhi dia khawana. Tetapi di wa tu ditukar pada alif, jadi kita dapat yahunu ataupun haunan ataupun hianah. Makna dia adalah pengkhianatan. Khianat. Ini adalah mazdar dia. Begitulah seterusnya. Kalau sekiranya isim fa'il adalah khainun. Dari mana hamzah ni? Kena refer balik ilmu hilal. Macam mana dia boleh ada hamzah kat sini? Kena refer balik ke hilal. Kenapa hamzah tu ada kat situ? Begitulah seterusnya. Kemudian dia punya fa'il amal dia kun. Kun. Berkhianatlah. Ini tak sesuai lah kataannya. Berkhianatlah tak sesuai lah. So orang berkhianat tak sesuai lah. Tapi dari segi ilmu dia, ilmu tasrif dia adalah macam itulah kun. Kalau tabah, tabah ni maknanya bertaubat. Jadi dia punya fa'il mudhari'nya adalah yatubu. Jadi maknanya kita tahulah asalnya tawaba. Tawaba fa'il mudhari'nya yatubu. Kemudian fa'il mazdar dia taubat. Taubat ni bahasa kita lah, tak ada masalah. Orang yang bertaubat taibun. Kenapa hamzah ni ada di sini? Kena lihat balik. Kenapa? Sebab dia ditukarkan pada hamzah. Kemudian benda yang ditaubatkan matubun. Kemudian suruh taubat tub. Tubna ilayya. Kami bertaubat padamu. Jadi la tatub. Jadi jangan kamu bertaubat. Itu tak sesuai lah. Tak sesuai lah sebab kita disuruh bertaubat, tapi ini dari segi dia punya Bahasa. tasrifnya saja. Jadi dari situ kita dapatlah, kita tahulah maknanya asalnya perkataan dia apa. Dan bagaimana kita nak tengok dia punya apa yang dibuang, bukan saja yang dibuang, ternyata di barisnya ditukar dan sebagainya. Jadi itulah apa namanya benda-benda yang berkaitan dengan huruf sakit. Memang banyak kiri kanan dia punya ni tidak straightforward. Jadi oleh kerana itu bergantung kepada kekerapan kita melihatnya. Barulah kita dapat dia punya maksud dia. Contoh yang kedua, bab dua adalah ba'a. Ba'a ni adalah jual beli ataupun menjual. Ba'a. Jadi fa'il mudhari' dia yabi'u. Yabi'u. Ba ni bagi bawah. Ba ya ni mati. Yabi'u. Jadi asalnya ba'a. Ba'a ni kita tahulah asalnya ya. Baya'a. Ya tu telah ditukar pada alif. Jadi baya'a. Jadi yabi'u. Yabi'u tu sedang. Sedang menjual. Kalau bai'an, penjualan ataupun perniagaan. Ba'i'un, hamzah di sini, orang yang menjual ataupun orang yang berjual beli. Mabi', bagi bawah ni, bagi bawah, ya bagi bawah, ya gantingan hamzah gantingan ya, jadi mabi'. Mabi' tu maknanya Barang yang dijual. Ini orang yang menjual, ini orang yang Jualan. benda yang dijual lah. Orang jualan. Benda yang dijual. Kalau beg saja. Maknanya jual lah. Jual lah. Kalau la tabek, jangan engkau jual. Jadi dengan ni kita tahulah makna dia apa makna beg ni. Kita kena tahulah makna beg apabila kita tahu asalnya kat mana. Asalnya adalah baya'a. Baya'a tu adalah fa'il madhi dia, fa'il mudhari' ni yabi'u, kemudian mazdar dia. Lepas tu kita dapat dia punya isim fa'il, isim apa? Baru kita dapat beg tu makna apa.
Jadi kalau kita cari dalam kamus je bag dia, barangkali setengah kamus tak ada. Jadi kena tahu. Kita kena tahu bag tu asalnya apa. Asalnya adalah ba'a. Bukan baya'a. Kalau kita cari baya'a tak jumpa. Kena cari ba'a. Sebab itu kita dapat, nanti kita akan tahu makna bag. Jadi apabila kita tahu ini adalah fa'il amal, apabila kita tahu pada amal, kita tahu fa'il madhi dia apa, maka kita dapat tahu maksud dia apa, iaitu suruh. Berniaga lah, ataupun jual lah. Jadi yang ini, zada. Zada yazidu. Ziyadah. Ziyadah adalah tambahan. Zaidah, benda yang ditambah. Mazid. Ini benda yang ditambah, ini orang yang menambah. Zid saja, maknanya tambahlah. Dan la tazid, jangan kamu tambah. Itulah sebenarnya asa. Asa maknanya dia telah hidup. Kalau dia sedang hidup, ya'isu. Ya ni ada asalnya pada alif. Ya'isu. Dan kehidupan, aishan. Itu kehidupan. Kalau orang yang hidup, Aisyah. Jadi isteri Nabi itu nama Aisyah. Tapi orang sebut Isah saja. Tapi nama dia Aisyah, iaitu orang yang hidup. Jadi kalau ada orang nama Aisyah, sebutan yang betulnya adalah Aisyah, orang yang hidup. Baru ada makna. Kalau Aisyah saja, tak tahulah apa makna Aisyah ni. Jadi kalau nak sebut tu, kalau beri nama Aisyah tu dia sebut dengan betul lah, supaya dia membawa makna yang betul. Orang yang hidup. Ma'isun, benda yang hidup. Ish, hiduplah. La ta'is, jangan hidup. Jangan kau hidup. Ghaba. Ghaba maknanya hilang. Ya'ibu, dia punya mudarat dia. Kemudian ghaiban, mazhar dia. Aib, orang yang ghaib, orang yang menghilang. Ghaib orang yang hilang, orang yang tak datang. Ghaib. Kalau ma'ibun, benda yang ghaib. Kalau hilanglah, ib. La ta'ib, dan seterusnya. Khaba makna gagal. Kalau sekali PL mudarat dia, yakhibu. Kemudian kegagalan, haibatan. Haibatan adalah kegagalan. Kalau khaib, orang yang gagal. Kemudian tak ada fa'il, isim fa'il, isim maf'ul tak ada. Yang adanya khaibun. Khaibun adalah orang yang gagal. Tetapi tak ada dia punya isim maf'ul, dia tak ada. Kemudian yang ini adalah isim fa'il amar. Hib, gagallah. Yang ini la tahib, jangan engkau gagal. Jadi itulah dia punya yang bawah ni samalah. Bab 3, bab 5 ni samalah juga. Alif di tengah, kemudian asalnya adalah waw. Macam ni. Qala. Asalnya adalah yatulu. Yatulu ni alif ni adalah waw asalnya. Yatulu. Kemudian dia punya mazhar dia taulan. Taulan maknanya kepanjangan. Tawil adalah benda yang panjang. Benda yang panjang. Jadi ini fa'il madhi, ini fa'il mudhari', ini mazhar, ini isim fa'il. Tawil, isim fa'il. Jadi kita tak banyak sangat kaedah yang boleh kita pegang, melainkan kita kena melalui kebiasaan, melalui pendengaran dan juga kebiasaan. Jadi setengah tu dia tak ikut pun dia punya kaedah, tetapi dia ikut dia punya bagaimana orang Arab sebut. Jadi kita bergantung kepada sebutan orang Arab untuk mendapatkan makna dia. Jadi oleh kerana itu tidak ada jalan lain, tak ada jalan pintas melainkan banyak mengkaji, banyak membaca. InsyaAllah dengan cara itu kita akan dapat menguasai. Jadi kalau kita fa'il sakit ni kalau kita tak kuasai,
memang kita akan jumpa banyak masalah untuk memberikan makna. Jadi dengan nota yang ada ni, saya rasa mencukupilah seperti asasnya untuk mengetahuikan makna fa'al macam ni. Dan berikutnya muka surat 157 iaitu fa'al nakis. Jadi fa'al nakis ni adalah fa'al yang huruf ilahnya terletak pada lam, iaitu yang akhir. Fa'ala pada lam. Sama seperti misal ajwa. Dia juga ada dua bahagian. Satu nakis dengan waw dan juga nakis dengan ya. Nakis dengan waw, contoh di sini adalah da'a. Da'a tapi ya di sini. Sebenarnya bukan ya tapi waw. Dan juga nakis ya. Roma. Jadi tulisnya dua-dua ya. Tapi yang atas ni adalah waw, yang ini adalah waw. Ya. Yang tahu ya. Jadi seperti fa'al misal ajwa dan nakis baru terlihat pada fa'al mudhari' dia dan juga mazdar dia. Fa'al nakis dia mengikut wazan 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4. Sila perhatikan tabel berikut. Tabel berikut dia mana? Yang bawah. Jadi yang ada fa'al nakis ini adalah fa'al bab 1. Juga bab 2. Bab 3 dan bab 4 dan bab 5. Yang bab ada bab yang tak ada. Bab berapa yang tak ada di sini? Bab yang tak ada di sini adalah bab yang keempat. Yang ke Empat. Di sini ada jadual dia. Sekejap ya. Ini jadual dia. Okey. Ini Latif. Bukan. Kan Ustaz? Jadual dia ada kat sini. Ada kat muka surat berapa ni? 162. Jadi dari sini ini diberitahu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan bab 6. Kemudian misal ni tak ada dalam bab 1. Kosong. Betul. Tapi ada bab 2 sampai bab 6. Pada ajwah pula yang huruf di tengah ni sakit, dia tak ada dalam bab 4 dan juga bab 6. Dia hanya ada bab 1, 2, 3 dan 5. Manakala nakis pula tak ada dalam bab 6 tapi ada 1 sampai 5. Bab 1 sampai 5 contoh kataan yang diambil adalah da'a, yad'u, rama, yad'un, ini 1 sampai 5 lah. Tapi yang ke-6 dia tak ada. Tak ada bab ni yang ke-6, nakis ni. Manakala lafif pula, lafif makruh, yang dia banyak tak ada 3 tak ada. Bab 1, bab 3, bab 5. Tak ada. Kataan tu tak ada. Jadi yang ada cuma bab 2, iaitu waqaya dengan yaqi. Kemudian bab 4 dia adalah wajiyah dengan yauja. Kemudian waliya yali. Ini adalah bab 2, bab 4 dan bab 6. Manakala makrun, lafif makrun hanya bab 1 dan bab 4. Tak ada bab 2, tak ada bab 3, tak ada bab 5, tak ada bab 6. Di sini dia berikan dia punya kesimpulan dia. Kesimpulan dia. Okey. Jadi kita tadi masih lagi dalam bab yang ini. Nakis. Jadi ini dia punya beri contoh dia. Contoh kata-kata yang masuk dalam bab nakis. Di antaranya masuklah da'a. Da'a ujungnya adalah alif. Kemudian apabila dimudhari'kan yad'u. Wa ni baris mati. Patutnya wa ni baris dhamma. Sebab dia fa'il mudhari'. Tapi ini dia baris mati. Yad'u. Baris mati. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam kataan huruf fa'il sakit nakis. Nakis maknanya kurang. Kita tak sebut. Yad'u. Patut yad'u. Jadi dia tak sebut yad'u. Dia buang sebutan tu. Dia matikan jadi yad'u. Jadi inilah dikatakan nakis. Nakis ni kerana kurang. Dia tak sebut. Kemudian dia punya mazdar dia du'aan.
Ini mazdar. Jadi kenapa ada amzah di sini? Kena check balik dengan ilmu ilai. Pasal apa ada amzah di depan? Sini tak ada, sini tak ada. Tiba-tiba sini amzah. Dan lebih pelik lagi, isim fa'il dia adalah da'in. Da'in. Orang yang berdakwah. Da'a, orang yang berdoa ataupun orang yang berdakwah. Yad'u, orang yang berdoa ataupun orang yang memanggil. Da'an adalah doa. Permohonan. Orang yang mohon, da'in. Ini ain ni tiba-tiba dia bagi dua ni, kenapa? Ini tengok dalam ilmu hilal yang nombor yang akhir-akhir itu 19-20. Dan orang yang didakwahkan adalah mad'u. Mad'u. Kalau berdakwahlah ud'u. Serulah. Ud'u maknanya serulah. Kalau jangan kau berdoa, jangan kau seru, la tad'u. Jadi inilah dia punya wazan-wazan ataupun dia punya fa'il nakis punya dia punya wazan-wazan dia. Jadi ini semua adalah fa'il nakis, iaitu fa'il yang hujungnya sakit. Ini tala. Tala hujungnya alif. Jadi tala iaitu maksud baca. Tapi asalnya adalah waw. Talawah. Yang kita panggil tilawah. Tilawah tu bacalah. Yatlu. Wa tu kita matikan. Patutnya bagi dhamma. Kenapa dimatikan? Kerana dia terdiri daripada fa'il yang sakit. Yang sakit tu kita tak sebut. Yang ujung ni. Najah. Najah maknanya selamat. Selamatkan kami. Yanju pun dia tak sebut ujung dia. Raja. Tadi Najah ini raja. Raja berharap. Yarju. Yarju adalah sedang berharap. Kemudian dia punya mazdarnya rajaan. Orang yang berharap rajin. Benda yang diharap marjuun. Berharaplah urju. Yang ini pula ghaza. Berperang. Dia telah berperang. Dia sedang berperang. Yaghzu. Wa mati. Sepatutnya wa berbagi dhamma kerana fa'il mudhari'. Tapi tidak, ini dimatikan. Kerana dia terdiri pada huruf sakit yang jenis nakis. Nakis. Khala. Khala maknanya kosong. Yahlu. Kemudian uluan. Uluan itu adalah mazdar dia. Khalin. Orang yang, benda yang kosong atau orang yang kosong. Begitulah sebenarnya. Afa, maafkan. Ya'fu, sedang memaafkan. Afwan, kemaafan. Afin, orang yang minta maaf. Ma'fuun, benda yang minta, yang dimaafkan. Kalau mintalah maaf, u'fu. U'fu, minta maaf. Itulah saka yasku. Syakwan. Sakin. Maskuwan. Kemudian usku dan la tasku. Itu adalah bab 1 bagi fa'il nakis. Manakala bab 2 dan bab 3 ada diberikan contoh di sini. Yang ini kita kena teliti satu-satu lah. Jadi kita selalu kena tengok kamus, kena selalu bacalah supaya kita lekat dia punya cara ataupun kaedah pertukaran dia itu. Macam sini ra'a. Ra'a maknanya memimpin. Yar'a sedang. Ri'ayah kepimpinan. Ra'in. Ra'in maknanya orang yang memimpin. Mar'i orang yang dipimpin. Ir'a pimpinlah. Sa'a rusul. Naha melarang. Itu bab yang ketiga. Bab yang keempat Asia. Asia ini adalah fa'il madhi dia. Apabila fa'il madhi ya di ujungnya huruf sakit dan diberi baris apabila dia fa'il madhi.
Tapi apabila fa'il mudhari' patutnya yahsyayun. Yahsyayu. Patutnya sayulah berbagi dhamma. Pasal apa dhamma? Patutnya dia berbagi dhamma kerana dia fa'il mudhari'. Tapi oleh kerana dia huruf sakit, ujungnya huruf nakis, maka ya ni tidak disebut. Huruf ya yang berduduk hujung berbaris dhamma tidak dituliskan baris. Biar gitu saja. Begitu juga dengan radiyah, redha. Jadi yardha. Patutnya yardhayu. Tapi you tu tak disebut. Kenapa tak sebut? Sebab nakis, huruf nakis, huruf sakit nakis. Apabila baris atas disebut. Apabila baris dhammah dia tak sebut. Apabila baris mati dibuang. Ini ya huruf sakit ni. Kalau sekiranya dia berbaris atas, disebut, ditulis. Nasiya, lupa. Apabila dia berbaris dhammah, dia tak disebut. Tetapi apabila dia berbaris mati, dia dibuang. Macam ni. Insa. Insan lah. Insa ni patut insa, kemudian ada ya. Ya tu jadi huruf mati. Sebab fa'il mudhari', fa'il amar, ujungnya mati. Jadi alif, nun, sin, ya tu mati huruf barisnya. Kenapa mati? Pasal dia fa'il amar. Apabila mati tak ditulis, dibuang. Langsung dibuang. Jadi ya yang duduk di hujung ni, dalam kategori ni, kalau dia baris atas, tulis, ada tulis. Kalau baris dhammah, tak ada apa-apa, tak tulis. Ada baris tapi tak tulis. Tapi kalau baris mati, bagi contoh fa'il amar ni, langsung dibuang. Itu beza dia. Kalau baris atas, ya tu ditulis. Kalau baris dhammah, tak ditinggalkan, tak ada apa-apa. Kalau sekali mati, dibuang. Itu kena pegang kan tu. Ya, yang masuk dalam nakis ni, ketika dia baris atas, dia tulis ada baris dia. Ketika dia baris dhammah, dia tak tulis apa-apa. Dia biarkan kosong. Matikanlah kalau biarkan kosong. Tapi apabila ya tu berbaris mati, ya tu dibuang. Bukan baris dia buang, ya tu sendiri dibuang. Itulah dia punya perkara yang kita kena ingatlah. Macam sini, laqiya maknanya bertemu. Ilal liqa, semoga bertemu lagi. Laqiya, ya ni berbaris atas kerana dia fa'il madhi. Tapi ya ni tak ada baris apa-apa kerana dia fa'il mudhari'. Kemudian alqa ni langsung tak ada ya, dibuang. Kenapa? Kerana ya tu baris mati. Bila ya baris mati duduk di hujung, maka kita buang dia. Tanda dia maghzum, tanda dia baris mati. Begitulah sebenarnya rahuwa, khalwa. Khalwa tu manislah. Sahuwa tu seronoklah. Jadi ini adalah sifat. Lembut, manis, enak, ini sifat. Jadi dia bersifat, tak ada dia punya isim fa'il, tak ada, isim maf'ul tak ada, dan tak adalah dia punya fa'il amar pun tak ada, fa'il nahi pun tak ada. Inilah dia punya sifat-sifat kepada fa'il nakis. So berikutnya kita akan pergi kepada fa'il lafif. Lafif makrun dan juga lafif satu makrun, satu lagi lafif mafruk. Okey. Oleh kerana time kita dah sampai, kita berhenti sini dulu. Yang lafif ni insya-Allah kita bawa kepada minggu hadapan. Tapi sebelum kita berhenti, ada apa-apa persoalan? Yang tadi tadi ya. Sebagai rujukan, saya tengok kan kalau kita refer to word by word, ada dah kasih Ustaz sikit. Kata saya. Tapi yang saya tak nampak yang nakis, all this semua dia tak tunjuk sangat lah. Tapi kita kena awas lah. Kalau word by word tu kan, saya tengok kalau kita kata akal kan, dia akan tunjuk the formation of the word semua sekali. Tapi cara nak masuk nakisnya, itu memang dia tak kasih tahu lah. Boleh Ustaz tu?
Sebab kitab yang kita lihat tu bukan kitab berhubung dengan tasrif ni. Tasrif ada sih. Dia hanya tunjuk dia punya tunjuk dia punya nahu je lah kan. Nahu lah rasa saya boleh lah. Saya berlampir dengan itu kadang-kadang Ustaz. Kalau ada kitab lain ke atau kamus lain? Kamus lain tak ada. Sebenarnya banyak. Tapi kita tak mampulah nak tengok semua kan. Kita berpadalah dengan apa yang kita ada ni. Tapi kalau ada jumpa, belilah. Boleh lagi terang lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Ada soalan lagi? Alhamdulillah. Tak ada soalan dah ya? Okey Ustaz. Alhamdulillah. Mana faham lah tu insyaAllah. Alhamdulillah insyaAllah. Sekarang tapi kalau ulang-ulang nanti insyaAllah dia lekat lah. Jadi kalau nak ulang tu elok ulang awal-awal sebelum lupa. Kadang lupa nak ulang balik pun balik mencari macam mana. Kena buka balik. Banyak. Okeylah, insyaAllah kita jumpa minggu depan pula. InsyaAllah kita sudahi dengan doa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Fatawassaw bil haqq. Fatawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami minta pertolongan dan juga minta keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan-amalan kami. Barang siapa yang Kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang teredai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah kita jumpa lagi di minggu hadapan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.